Mari bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan, inilah keyakinan iman kami di hadapan-Mu bahwa Engkau Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami. 主啊，我们今天在你面前，我承认你是我们的救赎主。 Hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari di mana pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata buat hidup kami. 我们每一天的生活，你都在我们的里面行走。 Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. 你是忠实的，你从来没有离弃我们。 Allah yang telah menyertai kami di tahun 2024 dan Allah yang sama menyertai kami di tahun 2025. 你在2024年与我们同在，同样的在2025年，你也与我们同在。 Keyakinan itulah Tuhan yang membuat kami datang kepada Tuhan dengan membawa ungkapan syukur kami di hadapan-Mu di hari pertama di tahun ini. 在今天元旦这一天，我们带着我们的感恩来到你的面前。 Agar kami melangkah dalam hari-hari, dalam waktu-waktu ke depan ini, kami tetap melangkah dengan iman kami yang sama kepadamu. 在我们未来的每一天，我们永久有存在对你的信心。 Mempercayai bahwa Engkau Allah yang akan terus menjaga dan memelihara kehidupan setiap kami. 我们相信你能够一直的去守护我们。 Allah yang selalu menyatakan rahmat-Mu bahkan juga memberikan kami setiap tuntunan-tuntunan berdasarkan kebenaran firman-Mu. 给予我们你所有的领导，指示我们的未来的生活里面。 Dan pada pagi ini kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu itu. 今天我们想学习您的真道， Dan buat hati kami bersyukur karena Engkau sekali lagi menyapa setiap kami. 让我们心存感恩，因为你再一次的对我们每一个人呼召。 Sebab itu berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sungguh-sungguh siap untuk menerimanya. 求你对我们每一个人诉说，我们准备我们的心扉来聆听你的话语。 Berkat firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kami. 你所有的恩典真实的存在我们的生活里面。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita. 首先，我们向大家说新年快乐。 Kiranya damai dan sukacita yang dititipkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita murid-muridnya itu tetap tinggal di hati setiap kita. 让主所赐给我们的恩典，我们的平安，能够与我们大家同在。 Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa dalam hidup ini. 今天我们想思想的是如何常常去感谢。 Dan kita akan melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima, saudara. 我们想思想的是以弗所时， Kita akan memperhatikan 3 ayat, ayat 15, 16, dan 17. 以弗所书第5章第15到第17节。 Saya akan membacakan bagi setiap kita dalam bahasa Indonesia, setelah itu kemudian di dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Saudara, bersyukur adalah satu kata yang saya pikir kita mudah mengucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. 亲爱的弟兄姐妹，感恩说起来容易，做起来并不简单。 Lebih-lebih ketika kita mengalami begitu banyak hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita, saudara. 尤其是当我们面对我们生活上所有负面的事情的时候， Maka kita coba mulai mengingat-ingat dan mulai menghitung kira-kira ada begitu banyakkah rasa-rasa kekesalan, rasa-rasa kekecewaan, ada hal-hal yang seringkali kita membawa kita tidak merasa bisa bersyukur kepada Tuhan. 所以我们生活里面呢，常常出现了所谓的憎恨、所谓的生气，让我们不能对我们的生活产生感恩。 Saudara, mengapa begitu banyak kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita? 在我们生活里面充满了不安与憎恨、生气。 Karena seringkali kita melihat bahwa realita kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi setiap kita, saudara. 因为我们的生活不像我们预期的那样好， Itulah membuat kita seringkali merasa kita kecewa, kita mudah marah kepada Tuhan. 所以我们常常失望，我们常常生气、愤怒。 Lalu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang bisa benar-benar bersyukur senantiasa kepada Tuhan? 那我们又如何常常有感恩呢？ Saudara, saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 3 ayat ini, bagaimana kita bisa belajar
hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bersyukur dalam hidup ini. 保罗在这3节里面告诉我们，我们要如何时常去感恩。 Maka tuntunan yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kita perlu memiliki cara pandang tentang hidup yang benar, saudara. 第一，我们对我们的生活要有正确的认识。 Saudara, suatu hari ada seorang anak diminta oleh mamanya membeli minyak di pasar. 有一天，有个小孩子，妈妈吩咐他去买油。 Dan ketika dia sudah membeli, sayangnya ketika dia pulang, dia terjatuh dan kemudian sebagian dari minyak itu tumpah di jalan. 但是在回家的途中呢，他被绊倒了，结果油洒了一些。 Dan di rumah kemudian saat anak ini melaporkan, dia katakan, "Bu, tadi saya terjatuh dan menumpahkan minyak setengah botol." 他说：“妈妈，我的油倒了，已经洒了一半。” Nah, keesok harinya, saudara, sang mama kemudian meminta anak yang kedua kembali ke pasar membeli minyak yang sama. 第二天，妈妈吩咐另外一个孩子再去买同样的油。 Tetapi juga di tengah jalan dia juga terjatuh, saudara sekalian. 但是在回家的途中，他又绊倒了， Minyaknya 油又洒 juga 了， mulai tumpah juga, sama-sama tumpah. 油也是洒掉了。 Kemudian dia pulang dan dia menceritakan kepada mamanya. 这时候他回到家里，告诉妈妈 Dia katakan, "Bu, tadi saya terjatuh. 我刚才绊倒了， Minyaknya tumpah. 我的油洒了一些， Tapi saya masih bisa menyelamatkan separuh minyak itu." 但是我还可以守住一半的油。 Saudara, kita bisa melihat ada dua kejadian yang sama. Bagaimana anak itu menumpahkan minyak di jalan. 我们可以看到同样的事情被2个小朋友所造成， Tetapi kita bisa melihat ada respon yang berbeda dari dua anak ini, saudara sekalian. 但是我们看到2个不同的反应。 Saudara, anak yang pertama memandang pengalamannya secara negatif. 第一个孩子呢，非常消极的去面对他的经历。 Sementara anak kedua memandang pengalamannya itu secara positif, saudara. 的第2个孩子非常积极的去反映他的经历。 Saudara, bagaimana kita memandang pengalaman hidup kita? 那我们要怎么样去反观我们的生活呢？ Saudara, terkadang ketika kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi, kita seringkali mempertanyakan itu kepada Tuhan. 当我们碰到这些负面的事情，我们常常去问上帝， Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. 我们甚至去谴责上帝为我们所造成的事情。 Tapi saya ingin mengatakan, Bapak sekalian, bukankah ini menjadi satu hal yang nggak fair kalau kita menyalahkan Tuhan atas hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? 但是我们是不是应该思想，对上帝来讲，这是一件非常不公平的事情？ Karena dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa ketika hal baik itu terjadi dalam kehidupan kita, kita menganggap ini lumrah harus terjadi dalam hidup ini. 当好的事情来临的时候，我们觉得这是很正常的事情，应该的事情。 Sementara dalam pikiran kita, ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita menganggap ini nggak lumrah terjadi. 但是当坏的事情来临的时候，我们觉得这是不应该的， Ini nggak seharusnya terjadi. 这不应该发生的。 Tetapi saya ingin melihat kita dalam sebuah realita kehidupan kita, Bapak sekalian. 但是我们应该看一下我们真实的生活， Saudara, perhatikan pola makan kita, saudara. 我们看一下我们的饮食习惯。 Kalau kita boleh jujur, kita harus mengakui bahwa sebagian dari kita itu cenderung pola makannya nggak sehat, saudara. 我们可以发现到，我们一半的人其实我们的饮食生活是不健康的。 Ada berapa dari saudara pernah makan Indomie campur dengan nasi putih, saudara? 我们里面有多少个人吃了鸡丝面再加上白米饭？ Ayo ngaku ya. 有没有？ Mungkin hampir setiap kita pernah melakukan itu. 我们相信每一个人都曾经试过。 Saudara tahu ini makanan sehat atau nggak sehat? 这是健康还是不健康的呢？ Saudara bisa berkata nggak sehat, tapi saudara tetap memakannya. 虽然我们知道不健康，但是我们喜欢吃。 Saudara memakan makanan yang banyak lemaknya, saudara. 我们吃了很多油脂的东西。 Saudara beli gorengan di pinggir jalan, saudara tahu ada debu-debu berterbangan, tapi saudara tetap beli gorengan di pinggir jalan. 虽然我们知道在街边卖的这个熟食是有污垢、有这个 Saudara 味， tahu itu nggak sehat, tapi saudara tetap makan, 我 saudara. 们知道不健康，但是我们喜欢吃。 Radikal bebas itu ya, itu semuanya itu ya kita hirup, saudara. 所有在街道的这些污垢、这些污染，但是我们都吸进我们的身体里面。 Makanya kalau saudara berkata, saya kan sudah hidup sehat, 但是如果说我已经很健康了， tapi sudah perhatikan bahwa lingkungan saudara tidak sehat, saudara. 但是我们的周遭那是不健康的。 Kita ada dalam sebuah lingkungan situasi di mana hal yang tidak sehat itu terjadi di sekitar kita. 我们生活在一个不健康的环境里面， Polusi udara, air yang kita minum, debu kotoran, dan semuanya itu membuat kita sebenarnya berpotensi untuk kita apa? Sakit, saudara. 所有的污染、空气、水分，所有的一切都能让我们有可能会生病。 Jadi potensi yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya adalah kita sakit, saudara, bukannya sehat. 所以这个可能性是让我们生病，不是让我们健康。
Saudara, jika pola makan kita kemudian cenderung tidak sehat, kondisi lingkungan itu banyak pencemaran, kita sakit-sakitan, bukankah hal ini lumrah seharusnya terjadi dalam hidup kita? 亲爱的弟兄姐妹，如果我们的生活已经不健康，饮食不健康，空气污染，是不是很容易生病呢？ Maka ini realita yang kita harus hadapi, saudara. 这是我们需要面对的事情。 Yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sakit-sakitan dalam hidup ini. 所以我们的生活里面常常生病。 Makanya seorang teolog bernama Donald E. Carson pernah mengatakan demikian. 唐德森卡森这么说： Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penderitaan tidak seharusnya mengagetkan kita. 当我们陷入了这个罪恶的世界里面，所谓的这个丑陋呢，它不是会让我们惊讶的。 Justru kita harus kaget dengan kebaikan yang ada. 我们应该对我们世上存有的善良感惊讶。 Artinya hari ini kita harus jujur, kita harus akui bahwa kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita baik-baik saja, bukankah ini seharusnya membuat kita terkejut, saudara? 所以在这个情况下，如果我们仍然健康，我们在一个很好的情况下生存，我们是不是应该感到惊讶呢？ Bukankah kondisi kita masih bisa sehat ini, bukankah itu menjadi sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita? 在我们这种生活里面，我们还是健康的，难道不让大家惊讶吗？ Itulah mengapa dalam hidup ini kita perlu memperluas cara pandang kita mengenai hidup kita. 所以在我们的生活里面，我们必须增广我们的视野。 Itu seperti kita melihat gambar puzzle yang masih belum jadi, Bapak sekalian. 我们看到一些还没有完成的拼图， Kadang-kadang kita melihat keindahan dari gambar yang ditunjukkan dalam puzzle itu. 我们看到拼图里面呈现美好的画面。 Tetapi ketika kita melihat keseluruhan puzzle yang ada, kita bisa melihat keindahan gambar yang disajikan di sana. 当我们看完完整的拼图的时候，这是多么美好的事情！ Saudara juga melihat gunung, kadang-kadang melihat gunung modelnya jelek sekali, Bapak sekalian. 当我们在山脚上，我们看到的是丑陋的一面。 Tetapi kalau sudah mulai naik makin tinggi dan sudah mulai melihat sekitarnya, saudara akan melihat keindahan dari gunung itu. 当我们爬得越高的时候，我们看到的景观是越来越漂亮。 Dan inilah bagaimana kita belajar dengan fair, melihat dengan cara pandang kita yang benar, saudara. 所以我们也必须要用公正的眼光去看这世界。 Maka tuntunan yang pertama, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh syukur itu dalam hidup ini. 所以这是第一点，我们如何去对我们的生活感恩。 Saudara pegang baik-baik, yaitu dengan memiliki cara pandang yang benar dan tepat atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. 那就是对我们生活存有真正的认识。 Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. 这是保罗这么说。 Paulus katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. 所以你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。 Saudara tahu orang bebal, saudara? 愚昧人的样子是什么样的呢？ Orang bebal itu kalau dikasih tahu, bilangnya iya, gitu ya, nggih, gitu ya. Tapi setelah itu nggak lakukan, saudara. 愚昧人就是，当你告诉他的时候，他会说是的，是的，但是他重复同样的错误， Dan besoknya dia mengulang kesalahan yang sama. 他又重复他做 Itu 过的。 orang bebal, Bapak 这 sekalian. 就是愚昧人。 Dan Alkitab juga menyandingkan orang bebal itu dalam perjanjian lama dengan apa? Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. 在旧约中呢，把这种人跟不信神的人联系在一起。 Tetapi Rasulullah katakan kita jangan seperti orang yang bebal seperti itu, tetapi seperti orang bijak. 我们被要求成为明智的人。 Orang bijak selalu belajar bagaimana kita memandang kejadian-kejadian terjadi dengan kehidupan kita itu dengan cara yang benar. 我们应该正确的去看我们生活里面所经历的事情。 Karena itu ketika kita masuki tahun 2025 ini, kalau kita bisa memiliki kesehatan, kita masih memiliki segala kebaikan yang kita terima dalam hidup ini, bukankah hal ini adalah satu hal yang bisa membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan? 所以今天我们仍然能够健康的迈入2025年，我们能够有所有一切美好的事情，那么是不是值得我们去感恩呢？ Saudara, tuntunan kedua, bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa dalam kehidupan setiap kita. 第二，如何能够明智的去使用你的时间， Yaitu mempergunakan waktu dengan bijaksana. 使用你的时间明智性的。 Jadi katakan di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 第16节，要爱惜光阴，与现今的世代邪恶。 Saudara berbicara tentang waktu, maka kita percaya bahwa waktu itu tidak bisa dipercepat, waktu tidak bisa diperlambat. 我们知道，我们时间不能被减慢，也不能被竞速。 Itulah seorang filsuf Yunani bernama Heraklitos. Dia mengatakan bahwa
Ketika kita menginjakkan kaki ke dalam sungai dengan air yang mengalir, maka tidak ada pengalaman dengan air yang sama. 哲学家 History Tistas 这么说：我们不会在同样流淌的河水里面呢，和同样的水接连。 Ini perkataan yang luar biasa ya, karena kita mulai sadari bahwa ketika kita menginjakkan kaki itu ya di sungai dengan air yang mengalir, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mengalami pengalaman dengan air yang sama. Kita selalu berbeda, saudara. 当我们在流淌的水流中呢，我们不可能与同样的水再联系在一起。 Tetapi inilah gambaran tentang waktu yang ada dalam hidup setiap kita. 这里象征表示着我们的时间， Waktu itu berjalan dan tidak akan terulang. 时间是流走的，不会再重复。 Saudara, dalam pemahaman orang-orang Yunani, maka waktu itu dibedakan dengan dua kata. 在希腊人的理解中呢，有两个意思， Ada kata kronos, ada kata kairos. 一个是 chronos， 一个是 kairos。 Kronos adalah waktu yang berjalan linear, Bapak sekalian, terus maju ke depan. chronos 是现续时间，一直不停顺。 Tapi saya katakan bahwa ada kata kairos. Kairos adalah sebuah kesempatan dalam waktu yang berjalan linear itu. 而 kairos 讲的是现续时间里面有存在的机会。 Itu artinya kronos boleh terus berjalan, tetapi kalau kita harus melihat kairos, kesempatan yang Tuhan beri itu tetap ada dalam kehidupan setiap kita. 所以虽然 chronos 是持续性的行走，但是 kairos 在我们的生命里面机会是可以把握的。 Maka ambil kairos itu, ambil kesempatan itu dan jangan sia-siakan dalam kehidupan setiap kita. 所以把握我们生命中的 kairos， 把握它，不要浪费它。 Saudara, menyanyiakan waktu atau kesempatan itu seperti orang itu memasukkan batu, kerikil, dan pasir itu dalam sebuah ember atau dalam sebuah toples, saudara. 浪费时间就像我们把一些沙石放在一个器皿里面。 Saudara, kalau kalian melihat gambar ini, saudara, ketika saudara ya diminta untuk memasukkan 3 bagian ini, batu, kerikil, dan pasir, mana yang saudara masukkan terlebih dahulu? 当我们被要求把这个沙石、硕石和石头放到这个器皿里面的时候，你们会怎么放呢？ Sebagian orang mulai memasukkan pasir terlebih dulu di dalam toples itu, dan kemudian mulai kerikil, dan kemudian batu-batuan dimasukkan bagian terakhir. 一些人会先把沙石放进去，然后是硕石，然后是石头。 Akibatnya bahwa toples itu tidak bisa memuat ketiga elemen itu. 所以这个器皿不能容纳所有的沙石。 Tetapi ketika kita mulai balik cara kita memasukkannya, saudara. 但是如果我们翻转我们的思想，有另一种方式来去填补它的话， Masukkan batu-batu dulu, baru kerikil, dan terakhir masukkan kemudian pasir. 先把石头，然后硕石，再把沙石放进去。 Saudara, satu hal luar biasa bahwa ternyata 3 bagian itu kemudian muat di dalam toples yang sama. 我们非常惊讶的发现，这3种石头都能够放进器皿里面。 Saudara, itu mencerminkan bagaimana Tuhan memberikan kita tuh kesempatan dalam hidup ini, saudara. 这就像上帝如何给我们在我们生活里面去把握我们的机会。 Dan setiap kita pribadi lepas pribadi itu diberikan kesempatan yang sama dalam hidup ini. 我们每个人都有相同的机会。 Pasir itu menjadi sebuah gambaran bagaimana kita tuh memakai kehidupan kita tuh dengan kegiatan-kegiatan yang remeh dalam hidup ini, saudara. 沙石在这里代表了我们生活中一些琐碎的事情。 Kerikil itu diumpamakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang agak-agak penting dalam kehidupan kita. 硕石这里代表说是比较重要的事情。 Dan kemudian batu itu menjadi satu gambaran tentang hal-hal yang harusnya prioritas, hal-hal yang sangat penting, hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. 石头是我们生命里面呢最重要的、最极其重要的事情。 Tetapi yang terjadi adalah seringkali yang kita lakukan pertama-tama adalah hal-hal yang remeh-remeh dulu itu kita lakukan, saudara. 但是事实上，我们常常做的是那些琐碎的事情。 Kita malas-malasan, kita nonton TV, ya nonton serial, ya berlanjut-lanjut terus ya dalam kehidupan kita. 我们可能很懒散，我们观看的电视剧。 Bagi saudara yang kerja di kantor, mungkin saudara datang ke kantor, nggak langsung bekerja. Yang saudara lakukan adalah ngobrol-ngobrol dulu, bikin kopi, bikin ini, bikin itu, ya waktu berlalu dengan begitu cepatnya. 可能在工作场合里面，我们都是在闲聊，在喝咖啡、闲聊之中呢度过。 Akibatnya karena kita terlalu memprioritaskan hal-hal yang remeh-remeh itu dalam kehidupan kita, hal-hal yang penting itu justru tidak kita lakukan. 所以，我们把琐碎的事情呢先做了，那些重要的事情呢我们忘了。 Hal-hal yang prioritas dalam kehidupan setiap kita justru itu tidak dapat terselesaikan, saudara. Hanya gara-gara kita seringkali melakukan hal-hal yang remeh terlebih dulu. 在生活中重要的事情，可能我们忽视了、忽略了，我们把那个琐碎的事情给做完。 Saudara, akibatnya apa yang terjadi? Kita mulai stres, saudara. 所以我们开始有这个失望， Kita mulai marah-marah sendiri. 我们开始对自己愤怒， Kita mulai menggerutu.
我们开始埋怨， Karena kita kemudian dikejar deadline dan kita merasa terburu-buru mengerjakan semuanya itu. 因为我们要追着时间，要赶着时间完成事情。 Tetapi karena kita tidak memprioritaskan hal-hal yang penting dalam kehidupan setiap kita, 因为我们从来没有去想象我们生活中极其重要的事情， itu yang membuat kita pada akhirnya kita menjadi marah, kita merasa stres, kita merasa tertekan dalam hidup ini. 所以我们的生活里面充满了愤怒和压抑。 Karena yang prioritas tidak kita dahulukan, yang remeh justru kita utamakan dalam hidup ini. 因为最重要的我们没有先做成，我们去做那些琐碎的事情。 Saudara, kalau kita punya perilaku seperti ini, bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan? 如果我们都这样的话，我们如何时时常常的去对上帝去感 Kita 恩？ tidak bijak mempergunakan waktu yang ada. 我们没有明智去使用我们的时间， Sehingga situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita itu mempengaruhi mood kita, emosi kita, dan membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. 所以这些生活上的情况，让我们失去了我们所谓的乐趣。 Karena itu saya rindu tuntunan kedua bagi setiap kita, bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa dalam hidup ini, maka pergunakan setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan itu dengan bijaksana. 好好的使用上帝给我们的时间，是我们如何去表达我们的感恩。 Saudara, percayalah kalau kita setia terhadap waktu yang telah diberikan kepada Tuhan bagi setiap kita, 如果我们忠实去对待上帝给我们的时间， maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan-kepercayaan lain yang lebih besar dalam kehidupan setiap kita. 所以他会把更大的责任加在我们的生活当中。 Dan dampaknya adalah hidup kita adalah hidup yang dapat makin bisa bersyukur atas semuanya itu. 所以我们的生活将就变成越来越能感恩。 Saudara, tuntunan yang ketiga yang diberikan Rasul Paulus itu di ayat ke-17, saudara. 第17节是我们保罗告诉我们的事情， Yaitu hidup yang mengerti kehendak Tuhan. 明白上帝旨意的生活。 Saya bacakan ayat 17. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 第17节，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Hidup yang mengerti kehendak Tuhan. 我们必须知道上帝的旨意是什么。 Soalnya di momen Natal kemarin, saudara, itu ya, maka menjadi sebuah kebiasaan banyak orang adalah kita seringkali memberikan kado atau parcel ya kepada kolega, kepada teman, kepada sahabat, orang-orang yang terdekat kita, saudara. 在之前的圣诞节，我们可能给我们的亲戚朋友给了很多的礼物， Kadang-kadang kado itu berupa makanan, ya, makanan kering, gitu ya. 可 Dan 能是一些干粮。 tetapi saudara, kalau saudara coba ingat-ingat, saudara, gitu ya, perhatikan kebiasaan kita, saudara. 但是我们再想一想，我们常常的这个习惯， Ketika kita ingin memberikan kado atau parcel kepada seseorang, kita seringkali memilihkan kado-kado itu yang terbaik tentu saja versi siapa? Versi kita, saudara. 我们常常以自己的想法来看待我们所给的这个礼物。 Ketika kita pilih di toko, wah ini bagus ini, itu ya, bagus sekali ini, dia pasti suka lah pasti gitu ya. 所以我们看到礼物的，我们会说这个非常好，他一定会喜欢。 Saudara tahu itu bagusnya versi siapa? 这到底是谁想的呢？ Versi kita yang memberikan. 是我们这些送礼的人吗？ Saudara yakin ketika saudara memberikan itu memang yang terbaik buat orang yang diberikan. 你是不是能够肯定说你所送的东西他一定喜欢？ Kadang-kadang kita tidak memikirkan tentang hal itu, saudara. 我们从来不这么想， Pokoknya kita pikir ini pokoknya bagus ya, pasti dia suka lah, pasti dia suka. 我们常常以自己的想法来想说他肯定会喜欢。 Saudara, kita jarang menempatkan posisi kita terhadap orang yang akan kita berikan kado itu loh, saudara. 我们常常不会将心比心， Mungkin kita pernah tapi kita jarang. 我们这样想是很少的。 Malah memikirkan kira-kira kado ini kalau saya berikan kepada si bapak ini, kira-kira bapak itu kalau menerima dia suka apa enggak ya? 我们常常会想，收这个礼物的人是不是会很开心呢？ Kira-kira apa ini yang bapak itu suka atau ibu ini suka gitu. 到底收这个礼物的人喜欢的是什么呢？ Tapi kebiasaannya terbalik, saudara. Kita selalu menganggap bahwa wah ini bagus ya, dia pasti suka. 所以我们常常想的是相反的，这个很好，他一定喜欢。 Padahal belum tentu orang tersebut suka, saudara. 实质上是不一定的。 Nah, masalahnya adalah ketika kita terapkan itu kepada Tuhan, ini menjadi satu hal yang bermasalah. 所以，当我们把这样的事情呢对着我们的上帝头，它就成了一个问题。 Kita melayani Tuhan, ya kita memberikan pada Tuhan hal-hal yang kita pikir ini yang terbaik Tuhan dari saya. Tuhan pasti suka. 我们终身的去服侍，我们给予所有我们的一切，我们相信上帝一定会喜欢。 Saudara, apakah saudara yakin bahwa Tuhan pasti suka dengan apa yang saudara lakukan? 但是，你们是否能肯定上帝我们的神是一定喜欢的呢？ Nah, ini menjadi satu hal yang penting dalam hidup setiap kita.
这在我们生活里面是一个重要的事情。 Apakah kita yakin dan kita menyadari bahwa setiap pelayanan, setiap hal apa yang kita korbankan dalam seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan itu memang kehendak Tuhan. 那是不是我们所有的服事，我们所奉献的所有的一切，都能够讨神的喜悦呢？ Memang itu adalah Tuhan suka dengan semua yang kita lakukan itu. 他是不是就真的喜悦我们所做的一切呢？ Saudara, jangan-jangan Tuhan bisa berkata pada setiap kita, aku muak dengan apa yang kau lakukan itu. 说不定他会说，我对你们所做的事情已经感到厌恶。 Saudara, kita pikir kita memberikan terbaik buat Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak suka dengan segala yang kita lakukan itu. 我们想的我们给的是最好的，但是可能神他并不喜 Saudara, 欢。 bukankah itu juga terjadi kepada umat Israel pada zaman perjanjian lama? 是我们在旧约的以色列人里面这么说， Mereka bisa memberikan korban bakaran, kita bisa memberikan segala hal, dan mereka berpikir pasti Tuhan suka. 他能奉献所有的一切，然后他相信神一定喜悦， Belum tentu, saudara. 不一定。 Saudara, saya pernah mendapati ya ketika melayani di sebuah gereja atau saya khotbah di sebuah gereja, nggak terlalu besar, saudara, mendekati hari Natal, saudara. 牧师曾经在圣诞节前呢，在另一个教会服侍。 Seperti biasa, ketika ibadah sudah selesai, ada seorang pengurus gereja kemudian maju, ya, memberikan pengumuman kepada jemaat Tuhan. 在崇拜会结束的时候呢，一位执事上前来报告， Lalu dia memberitahukan gini, Bapak Ibu jangan lupa ya acara tutup tahun ada acara tukar kado. 所以他说：“女士们、先生们，不要忘记，年终我们有一个互换礼物的这个节目。 Jadi silakan saudara membawa kado masing-masing, tapi tolong isi kadonya jangan shampoo, jangan makanan, katanya begitu ya. 请大家把你们的礼物带来，但是礼物千万别是洗发水，不是食物。” Tetapi membuat saya kemudian tersenyum sendiri, saudara, ketika kemudian pengurus itu mulai melanjutkan. 所以当牧师呢，这里学的好笑的就是接着来说的一句话， Dan juga bukan barang sponsor. 不是促销的产品。 Ya mungkin kejadian yang terjadi ya traumatis mereka di tahun-tahun sebelumnya adalah kalau untuk acara tukar kado itu ya ada orang-orang yang memberikan barang-barang sponsor, saudara, diberikan 可 sebagai 能在 kado. 过往的经验里面呢，有过这样的礼物呢，就是一些促销的产品， Ya piring cantik ya, cantik banget. Ternyata di belakangnya ya ada mereknya So Clean gitu ya. 是一些促销产品。 Atau ada tumbler gitu ya. Waduh, tumblernya udah kelihatan bagus. Ternyata ada cap sponsor ya PT ya, Anugerah Sukses Cemerlang bla 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 gitu. 可能是一些商家的促销的保温瓶。 Ternyata mereka traumatis dengan itu ya. Mereka pernah mendapatkan barang-barang kado yang ternyata isinya barang-barang sponsor, Bapak sekalian. 所以可能在他们心里面呢，有些阴影，他们对所收到的东西是一些促销产品。 Bagi orang yang memberi, mereka merasa bahwa pokoknya kan sudah ngasih kado gitu ya. 送礼人的说，反正我已经给了。 Tetapi bagi orang yang terima kadonya, dia menerimanya dengan menggerutu, dengan duka cita dalam hatinya, saudara. 所以收礼的人可能心里面并不愉快。 Maka saudara, inilah seringkali jadi pola pikir kita. Kita pikir dia suka. 所以这常常是我们的想法，我们认为他们喜欢， Tapi kita jarang memikirkan apakah benar dia benar-benar suka dengan apa yang saya berikan ini. 我们常常会忽视了这一点，他们是不是真的喜欢？ Apakah benar kita sungguh-sungguh ingin mencari apa kira-kira yang benar-benar disukai oleh orang tersebut? 或者是我们真正去寻找他应该喜欢的事情？ Apa yang disukai oleh Tuhan, yang itu menjadi satu hal yang memang menjadi kehendak Tuhan untuk saya lakukan, saya begitu. 上帝所喜悦的东西到底是什么？他的旨意是什么？ Saudara, apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat Tuhan, yang memang Tuhan pasti suka? 我们到底能够给什么是上帝所喜悦的呢？ Tuhan menginginkan hidupmu dan hatimu, saudara. 他要你和我的心意，我们的生活， Saudara, Tuhan menginginkan kehidupan moralitasmu itu yang berkenan di mata Tuhan. 他要你能灵修生活是对的，讨他喜悦。 Tuhan menginginkan kehidupanmu yang berintegritas itu yang menyukakan hati Tuhan. 上帝要我们与他有心灵上的沟通。 Saudara, kehidupan yang jujur, kehidupan yang tidak licik, kehidupan yang tulus hati, itulah kehidupan seseorang yang hidup benar dan itu menyukakan hati Tuhan. 我们生活是真诚真实的，那是讨这个上帝喜悦。 Dan kalau kita bisa melakukan semuanya itu, niscaya hidup kita akan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. 如果我们能够这样子去做的话，我们的生活充满了感恩， Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan itu ada sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. 因为我们所给的、所奉献的是讨上帝所喜悦的。 Dan kalau Tuhan senang, bukankah hati kita pun juga ikut merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini? 如果神喜悦的话，我们心里也充满了喜悦。 Banyak orang Kristen mereka terjebak dengan masalah dan bahkan mereka bisa marah kepada Tuhan dan tidak bisa bersyukur.
很多基督徒呢，在他的生活里面呢，常常不会感恩。 Karena salah satunya adalah karena mereka tidak mengerti apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan untuk mereka lakukan dalam hidup mereka. 因为他们并不知道神的旨意到底是什么。 Banyak orang kemudian kecewa pada Tuhan karena mereka masa telah memberikan seluruh tenaganya, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban segalanya pada Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia dikecewakan oleh Tuhan. 有些人可能失望，为什么？因为他奉献了生活里面所有的一切，但是没有得到他所要的一切。 Karena bisa jadi orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan yang paling utama dalam hidup mereka. 因为他们不知道上帝的旨意在他们生活中是什么。 Kita pikir Tuhan suka, padahal yang Tuhan mau dan sukai adalah hati yang melekat padanya. Bukan sekedar tenaga yang kita berikan untuk melayani Dia. 他要的是我们在他心里面的心意，知道他的旨意。 Saudara, jadi ini adalah 3 hal yang jadi tuntunan dalam hidup setiap kita bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang bersyukur senantiasa dalam hidup ini. 这3样事情是让我们的生活里面充满感恩的事情。 Maka yang pertama, saudara, memiliki cara pandang yang benar tentang hidup ini. 第一，你们要谨慎行事， Kemudian yang kedua, gunakan waktu dengan bijaksana. 爱惜光阴。 Dan yang ketiga adalah hiduplah yang mengerti, mencari kehendak Tuhan. 生活来明白上帝的旨意。 Semoga dengan 3 tuntunan kebenaran firman Tuhan inilah membuat kita semakin bisa mengalami kehidupan yang bersyukur senantiasa dalam 希 hidup. 望我们今天所学习的事情呢，让我们的生活里面充满了感恩。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. 主啊，我们来到你面前，我们表示我们的感恩，因为你在我们的生活里面与我们同在。 Hari kami belajar tentang bagaimana kami bisa dapat bersyukur senantiasa dalam hidup ini. 今天我们学习如何去时常感恩， Karena kami menyadari ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang menjadi potensi untuk kami tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. 因为我们生活中可能有一些事情会让我们忽略了感恩。 Tetapi kami terus diingatkan bagaimana kami bisa hidup bersyukur kepadamu Tuhan. 但是你的话语告诉我们如何来进行感恩， Bagaimana kami menjalani kehidupan dengan memiliki cara pandang yang benar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kami. 让我们如何去正视我们生活里面所发生的一切事情， Bagaimana kami bisa bijak mempergunakan setiap waktu kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini. 让我们能真实的好好的去利用我们的时间， Dan bagaimana kami senantiasa kami terus mencari apa yang menjadi kesukaan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. 让我们持续的去寻找、去明白你的旨意。 Tuhan, biarlah melalui semuanya itu Tuhan, Tuhan semakin mengajarkan kami untuk kami dapat mengucap syukur kepadamu. 希望今天我们所学的东西能让我们更了解如何去感恩， Karena kami melihat kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. 因为我们知道你的大爱是真实的行在我们的生活里面。 Dan setiap hari-hari demi hari yang kami jalani adalah hari-hari di mana kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata. 让我们的生活里面每一天都能见证你的大爱。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 感谢您今天的真道， Sertai kami sepanjang tahun 2025 ini. 在我们每一天，我们2025的每一天里面， Buat kami dalam kehidupan ini semakin hari semakin bisa merasakan rasa syukur yang mendalam kepadamu. 让我们能够真实的去理解、去领受到你的感。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. 奉主基督耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati.